Okey, soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimanakah amalan solat sunat istikharah dapat membantu pencapaian akademik murid. Okey, jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar anak-anak semua? InsyaAllah pada siri kali ini kita akan menyambung lagi koleksi soalan dan jawapan KBAT Pendidikan Islam SPM tingkatan 5. Dan pada siri kali ini kita akan masuk ke bidang fiqh. Jom sama dengan Ustazah. Baiklah, insyaAllah untuk siri kali ini kita akan mulakan dengan pelajaran yang ke-11, iaitu tajuknya dalam unit yang pertama, solat sunat istikharah. Jadi anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 pada muka surat 93. Baiklah, kita lihat soalannya dahulu. Amalan solat sunat istikharah merupakan antara cara untuk mencari penyelesaian setelah semua usaha dilakukan. Okey. Jadi solat sunat istikharah ni sangatlah digalakkan dalam kita memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan bagaimanakah amalan solat sunat istikharah dapat membantu pencapaian akademik murid. Okey, jadi dalam soalan ini, soalan berkehendakkan untuk para pelajar, untuk anak-anak memahami apakah kaitannya solat sunat istikharah dengan pencapaian akademik seorang murid. Okey, jadi bagaimana solat sunat istikharah ini boleh membantu? Okey, jadi di situ sebenarnya soalan berkehendakkan hikmah ataupun kelebihan solat sunat istikharah ini yang mana kita perlu kaitkannya dengan kehidupan ataupun pencapaian akademik seorang murid. Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey. Pelajar yang menunaikan solat sunat istikharah akan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dalam semua keadaan. Okey, sebenarnya bermula daripada pelajar sehinggalah solat istikharah ini adalah intro ataupun pendahuluan. Belum lagi isi. Jadi di situ belum ada sebarang markah. Okey. Jadi anda boleh letak pendahuluan ataupun intro tersebut, tapi anda sendiri mesti ingat ia belum lagi jawapan ataupun isi. Okey, jadi isinya bermula akan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah dalam semua keadaan. Okey, kita sambung huraian sama ada semasa senang dan susah. Okey, kemudian kita sambung dengan huraian lengkap. Kesannya jiwa akan menjadi tenang dan mudah menerima pelajaran. Okey, dan akhir sekali kesimpulannya, kita mestilah sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha agar mendapat petunjuk dari Allah. Pergi pada soalan berikutnya. Pelajaran yang kedua di bawah unit yang kedua, iaitu solat sunat tasbih. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5 muka surat 98. Okey, kita lihat soalannya. Baik, soalannya berbunyi, solat sunat tasbih mempunyai keistimewaan yang sangat besar. Namun begitu, terdapat individu yang tidak mahu melakukannya kerana solat ini mengambil masa yang lama. Okey, sebab mengandungi banyak bacaan tasbih, jadi dia agak mengambil masa yang panjang. Okey, bagaimanakah cara menyantuni golongan ini? Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan golongan yang merasakan terbeban untuk melakukan solat sunat tasbih? Okey, kita lihat contoh jawapan. Okey. Menasihati mereka menggunakan bahasa yang sopan. Kita bila memberi nasihat, pastikan menggunakan bahasa yang sopan. Dengan
Apa nasihat yang kita perlu berikan? Dengan memberi kesedaran tentang perlunya berkorban dalam melaksanakan amalan sunat. Jadi di sini kita guna kata hubung dengan. Jadi kita nasihatkan mereka macam mana? Iaitu kita bagi kesedaran seseorang memang perlu berkorban untuk melakukan apa sahaja amalan sunat. Kesannya mereka akan terdorong untuk memperbanyakkan amalan soleh. Mudah-mudahan insya-Allah. Kesimpulannya, kita mestilah sentiasa mentaati perintah Allah agar jiwa sentiasa tenang dan tenteram. Bagi pada pelajaran yang ke-12, unit yang pertama iaitu di bawah tajuk perkahwinan. Kita lihat soalannya. Kita lihat stimulus soalan dahulu. Ramai orang zaman sekarang lebih mementingkan amalan adat dalam meraihkan majlis walimatul urus. Berdasarkan pernyataan di atas, kemukakan pendapat anda. Jadi diminta kita menyatakan pendapat kita bagaimana zaman hari ini, zaman sekarang ini ramai masyarakat kita yang lebih mementingkan amalan adat. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Kita lihat contoh jawapan. Kurangnya ilmu agama. Jadi di sini kita menjawab soalan faktor. Mengapa berlaku sedemikian? Kurangnya ilmu agama menyebabkan mudah terpengaruh dengan budaya yang bertentangan dengan agama. Kesannya majlis yang diadakan tidak mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, kita hendaklah memastikan majlis walimatul urus yang dirancang menepati syariat agar perkahwinan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya di bawah tajuk pelajaran yang ke-12, unit yang kedua, kemahiran keibubapaan. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 122. Kita lihat stimulus soalan. Suami menguruskan rumah dan anak-anak, manakala isteri pula bekerja bagi menanggung perbelanjaan keluarga. Diberikan satu stimulus di situ. Soalannya, berdasarkan situasi di atas, wajarkah perkara ini berlaku? Huraikan hujah anda. Jadi ada persoalan di situ. Soalan bertanyakan adakah wajar, wajarkah perkara begini berlaku, dan nyatakan apakah pendapat dan hujah kita. Kita lihat contoh jawapan. Secara umumnya perkara ini tidak wajar berlaku kerana, kita gunakan kata hubung kerana, suami perlu bekerja untuk memberi nafkah kepada anak dan isteri. Jadi kita mulakan jawapan dengan kita menyatakan pendapat kita bahawa situasi ini tidak wajar berlaku. Seterusnya dinyatakan apakah alasan kita. Untuk huraian lengkap, kita sambung ayat tadi. Hal ini kerana suami adalah ketua keluarga. Itu alasan kita lah. Kesimpulannya, suami perlu bekerja menyara keluarga kerana ia adalah tanggungjawab sebagai seorang suami. Jadi di situ lengkaplah jawapan kita. Adanya isi, adanya huraian lengkap dan ada kesimpulan. Baik, seterusnya kita berpindah kepada pelajaran yang ke-13 di bawah tajuk isu-isu dalam perkahwinan. Anak-anak boleh rujuk muka surat 136. Baik, kita lihat soalan. Di sini diberikan keratan akhbar daripada berita harian online. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM menganggarkan kira-kira 70% pernikahan yang menggunakan khidmat sindiket
nikah ekspres, tidak patuh syariah. Jadi soalannya, apakah kemungkinan yang akan berlaku? Jadi diminta pelajar untuk membayangkan apakah yang bakal berlaku, apakah yang akan berlaku sekiranya perkara ini tidak dibendung. Maknanya akibatlah, akibat sekiranya dibiarkan berleluasanya sindiket nikah ekspres ini. Okey, kita lihat contoh jawapan. Pernikahan yang berlaku tidak sah. Itu jawapannya ataupun itulah isinya. Okey, kita nyatakan apakah sebabnya. Kerana melibatkan juru nikah yang tidak bertauliah. Kesannya, anak yang lahir daripada perhubungan itu dianggap tidak sah taraf. Kesimpulannya, umat Islam mestilah peka dan berhati-hati dalam memilih juru nikah supaya dapat memelihara zuriat dan keturunan yang sah. Okey. Baik. Seterusnya. Masih lagi dengan stimulus yang sama, soalan yang kedua. Okey, cadangkan langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi masalah ini. Jadi diminta cadangan daripada kita macam mana untuk mengatasi sindiket nikah ekspres ini. Okey, kita lihat contoh jawapan. Memberi pendedahan kepada masyarakat tentang akibat jika terlibat dengan sindiket nikah ekspres ataupun perkahwinan ekspres ini melalui media massa. Contohnya seperti internet, surat khabar dan televisyen. Ini kerana huraian lengkap kita guna ini kerana masyarakat hari ini lebih mudah mendapatkan maklumat terkini daripada media massa atau mungkin media sosial. Okay. Kesimpulannya, kita mestilah bertanggungjawab untuk melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mengetahui berlakunya perkahwinan tidak sah. Itu peranan masyarakat. Okey. Baik, seterusnya pelajaran yang ke-14 di bawah tajuk pengurusan harta selepas kematian, unit yang pertama iaitu wasiat dalam Islam, rujuk muka surat 143. Okey, soalannya berbunyi, ini juga dipetik daripada akhbar berita harian. Okey. Tidak tulis wasiat punca bahagi harta tertangguh. Okey, dipetik dan diubah suai daripada berita harian 20 Jun 2019. Okey. Berdasarkan keratan akhbar, jelaskan pandangan anda tentang isu tersebut. Jadi di sini poinnya mungkin lebih kepada apakah faktor kenapa ramai umat Islam tidak menulis wasiat yang mana akibatnya menyebabkan harta tertangguh, pembahagian harta tertangguh. Okey, kita lihat contoh jawapan. Kurangnya, jadi faktornya kurangnya pengetahuan tentang kepentingan wasiat, menyebabkan masyarakat mengabaikan penulisan wasiat. Okey. Seterusnya, kesannya harta umat Islam tidak dapat diagihkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kesimpulannya, umat Islam mestilah prihatin tentang pengurusan harta selepas kematian agar harta dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi, selepas kematiannya, harta yang ditinggalkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang sepatutnya. Okey. Baik, kita berpindah kepada unit yang kedua iaitu berkenaan dengan faraid dalam Islam. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 152. Okey, ada keratan akhbar di sini. Dipetik dan diubah suai daripada berita harian 12 Oktober 2019. Okey. Saya bacakan perkataan yang utama dalam akhbar ini. Berebut harta di kubur ibu.
Okey. Berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan pandangan anda tentang isu tersebut. Bagaimanakah boleh seorang anak sanggup berebut harta di kubur ibu mereka? Jadi di situ juga merujuk lebih kepada apakah faktor, apakah penyebab, kenapa sampai berlaku sebegini. Okey. Kita lihat contoh jawapan. Okey. Lemahnya iman. Itu adalah isinya. Lemahnya iman kerana kurangnya didikan dan penghayatan agama dalam diri maupun dalam keluarga. Okay. Kesannya, mereka hanya mementingkan urusan dunia sehingga mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa. Okay. Itu adalah huraian lengkap. Okay. Dan diakhiri dengan kesimpulannya, kita mestilah mendalami ilmu agama supaya sentiasa hidup berlandaskan syariat Islam. Kita berpindah pula kepada soalan yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-15, jenayah dalam Islam. Nak boleh rujuk buku teks muka surat 162. Baiklah, kita lihat soalannya. Stimulusnya berbunyi, objektif hukuman jenayah dalam Islam bukanlah semata-mata menghukum pelaku jenayah, bahkan bertujuan mendidik masyarakat secara umum. Okey, soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, huraikan cara untuk mencapai objektif tersebut. Jadi soalan berkehendakkan cara. Okey, apakah cara untuk bagaimana untuk mencapai objektif mendidik masyarakat. Okey. Baiklah, kita lihat contoh jawapan. Memberikan penerangan ataupun mungkin pendedahan kepada masyarakat melalui media sosial. Nyatakan contoh-contoh media sosial yang anda tahu, seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Kesannya, masyarakat akan sentiasa berhati-hati agar tidak terlibat dengan perbuatan jenayah. Kesimpulannya, kita mestilah meyakini bahawa hukuman jenayah Islam adalah jalan penyelesaian terbaik kepada masalah jenayah dalam masyarakat. Jadi, itulah contoh jawapan untuk soalan tadi. Okey. Jadi, sekadar itu dulu perkongsian pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Jumpa lagi di siri-siri yang akan datang. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.